Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batina fid dini wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina ولمعلمنا مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpah serta mengurnia dan menganugerahkan atas kita kurniaan nikmat, taufik, hidayah dan inayah, serta Allah Subhanahu wa taala memberi kepada kita kurniaan nikmat, kesihatan, waktu dan kesempatan. Dengan sekalian daripada nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dapatlah kita sekali lagi bertemu pada malam ini bagi menyambung semula pengajian bersama dengan Majlis Ta'lim Fatimatuz Zahra. Dan insya-Allah malam ini kita akan menyambung pengajian kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama, sambungan pada muka surat 105, bab membicarakan tentang adab agama. Siapa yang ada kitab boleh buka kitab pada muka surat 105, sambungan pada adab yang keempat. Muka surat 105, sambungan adab yang keempat. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada kasih dan membesarkan Allah Ta'ala, maka wajib pula kasih akan sekalian Rasul dan membesarkan mereka itu Rasul dan mengiktikadkan bahawa mereka itu amanah lagi terpelihara daripada segala dosa dan perbuatan yang keji-keji. Itu adab yang seterusnya. Adab beragama yang seterusnya, kata pengarang kitab, kemudian yakni selepas daripada kasih dan membesarkan Allah Ta'ala, maka sebesar-besar kasih dan kemuliaan yang patut kita dahulukan terlebih dahulu, iaitu kasih kepada Allah dan membesar serta memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada tu, maka wajib, yakni wajib aini lah, wajib fardu ain pula kasih akan sekalian Rasul, yakni sekalian Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajiblah
Kita mendahulukan kasih kepada Rasul selepas kita kasih kepada Allah dan membesar serta memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib pula akan sekalian Rasul, yakni wajib pula kita kasih dan membesarkan mereka itu Rasul, yakni memuliakan kedudukan para Rasul. Ini sekalian Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul seperti mana yang kita ketahui sebelum ini pada kuliah yang telah terdahulu, bahawa Rasul ini merupakan manusia pilihan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka ini menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan oleh Allah supaya menyampaikan kepada umat. Kalau kita nak tahu jumlahnya secara secara keseluruhannya, jumlah Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ini terlalu ramai. Hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun secara terperincinya, jumlah Rasul yang diutuskan oleh Allah yang terdapat namanya secara terang dan nyata di dalam Al-Quran, iaitu seramai 25 orang Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib atas sekalian mukallaf mengetahui serta mengenali setiap seorang daripada rasul-rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kerana ia termasuk dalam rukun keimanan. Rukun iman ada 6, maka salah satu daripadanya ialah kita beriman kepada para rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, adapun mengenal ataupun mengetahui itu tidak berhajat kepada mengetahui susunannya, daripada Adam, Idris, Nuh, Soleh itu sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, kalau tidak di jalan tertib aturan tak mengapa. Tetapi yang penting kita mesti tahu. Andai kata umpama contoh, orang menyebut kepada kita siapa itu Ibrahim, yang di dalam Al-Quran ada menceritakan tentang dirinya telah dibakar, maka kita kata Ibrahim itu merupakan Nabi lagi Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tanya siapa itu Nuh, kita pun kata Nuh itu merupakan Nabi lagi Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa pula Musa? Kita kata Musa itu merupakan Nabi lagi Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memadalah, walaupun orang kata cuba susun daripada nombor 1 sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun kata kalau susun tu hamba dok ingatlah. Hamba dok ingat susunannya. Tapi nama-namanya tu kalau dia sebut tu hamba tahulah. Umpama contoh, kalau dia berkata ada tak Nabi, ada tak Rasul yang namanya Kamal? Kita kata Kamal bukan Rasul dan bukan juga Nabi. Kenapa? Tak dengar lagi nama Kamal tu disebut dalam Al-Quran. Maka kita boleh tolak. Kalau kata Ismail, Ismail termasuk Nabi lagi Rasul. Zakaria, Zakaria tu Nabi lagi Rasul. Maka wajib kita mengenal serta mengetahui satu persatu setiap Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terlebih utama daripada sekalian rasul-rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama dan terlebih patut kita kenal dan tahu ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk dalam perkara yang wajib. Jadi apabila kita beragama, di antara adab beragama inilah dia. Kita kenal, kita kasih, kita memulia, kita membesarkan para rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib pula kasih akan sekalian rasul dan membesarkan mereka itu rasul. Ini memuliakan para rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengiktikadkan, yakni meyakinkan dalam hati kita bahawa sesungguhnya mereka itu rasul itu bersifat dengan amanah. Bersifat dengan amanah, iaitu 4 sifat yang wajib ada pada para rasul dan juga nabi, iaitu tabligh, amanah, siddiq, tabligh dan fatanah. Ini sifat yang wajib ada pada rasul.
Jadi kita perlu berkeyakinan bahawa setiap Rasul itu mereka memiliki sifat-sifat kepujian. Di antaranya bersifat dengan amanah. Amanah lagi terpelihara. Amanah lagi terpelihara daripada segala dosa. Kita perlu berkeyakinan bahawa Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah dan juga Nabi-Nabi yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ini golongan yang maksum, yakni golongan yang terpelihara daripada melakukan segala maksiat. Mereka ni terpelihara daripada melakukan maksiat. Sama ada maksiat tu dinisbahkan kepada kelakuan batin mereka ataupun maksiat tu dinisbahkan kepada kelakuan zahir mereka, maka tak berlaku pada para Nabi dan Rasul yang telah dilantik ataupun dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang berkeyakinan para Nabi dan Rasul itu ada melakukan maksiat, ada buat dosa dan sebagainya, keyakinannya itu dengan sebenar-benar keyakinan, maka jatuh kepada kekufuran. Wa'iyadzubillah. Sebab tu kita tak boleh nak kata para Nabi pun buat maksiat, Rasul pun ada buat dosa. Contohnya Nabi Adam tu kan dia buat dosa. Jangan cakap macam tu. Sebab tu kita kena memahami maksud daripada ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang membicarakan tentang kelakuan Nabi Adam AS yang dikeluarkan daripada syurga sampailah kepada dunia ni ataupun turun kepada bumi. Jangan kita beriktikad Nabi Adam pun buat dosa sampai kena bertaubat. Wa'iyadzubillah. Perkataan begitu, kalau kita berkeyakinan Nabi Adam tu berbuat dosa seumpama kita, buat maksiat seumpama kita, yang diazab dengan seksa dan sebagainya, itu satu perkataan yang boleh membawa kepada kemurtadan ataupun jatuh kepada kekufuran. Wa'iyadzubillah. Jadi kita mesti berkeyakinan, keyakinan yang putus dan jazam dalam hati kita ni dengan seutuh-utuhnya, dengan seyakin-yakinnya bahawa setiap Nabi dan Rasul itu terpelihara daripada segala dosa. Bukan itu saja, dan terpelihara daripada segala perbuatan yang keji-keji. Perbuatan yang keji-keji pun tak dilakukan oleh para Nabi dan Rasul. Bukan kata dosa, benda keji pun mereka tak buat. Bahkan bukan kata keji, khilaful aula pun tidak dilakukan. Perkara yang makruh pun tidak dilakukan oleh para Nabi dan Rasul. Ini keyakinan kita. Tak serupa kita ni tak terpelihara, kita ni tak terjaga. Sebab tu kita ni mudah jatuh kepada perkara yang buruk, perkara yang hina, perkara maksiat, dan terkadang jatuh kepada kemungkaran. Adapun para Nabi dan Rasul ni, diri mereka telah terpelihara sejak bila? Sejak mereka kecil lagi. Mereka telah dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat kemuliaan, sehingga sejak daripada kecil lagi mereka telah terpelihara daripada segala perkara-perkara yang keji. Jadi setiap perkara yang keji yang dilakukan oleh kanak-kanak kecil yang seusia dengan mereka tak dilakukan oleh para Nabi dan Rasul. Rasul-Rasul mereka tak buat. Sebab tu mereka ni daripada kecil lagi telah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala, telah dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab para rasul inilah yang akan membawa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pelihara daripada kecil supaya kehidupan mereka daripada kecil ini tidak dijadikan sebagai alasan oleh mereka-mereka yang nak menolak agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu daripada kecil mereka telah dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena berkeyakinan yang mana para Nabi dan Rasul ini mereka ini tergolong dalam golongan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terlebih mulia di kalangan mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk dalam tanda kita memulia, kita membesarkan serta kita kasih kepada Rasul. Tandanya apa? Kita mengikuti segala telunjuk ajar dan apa yang telah ditinggalkan oleh Rasul daripada segala ajaran yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara sebesar-besar tanda umat kasih kepada Rasul adalah mereka menjadikan Rasul itu sebagai suri tauladan dalam kehidupan mereka.
Sehingga apabila mereka menjadikan Rasul ini, terutama kita umat akhir zaman ini, Rasul kita siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka anutan dan ikutan kita siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menjadikan Rasulullah sebagai ikutan dalam kehidupannya, dia telah mendapat jaminan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Bahkan dia telah mendapat janjian kasih dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah menyatakan, wahai Muhammad, katakan kepada umat-umatmu, kalau benarlah mereka itu kasih kepada aku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yang ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang benar cintanya kepada Allah, maka tandanya ialah dia menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai ikutan dalam kehidupannya, sama ada pada pertuturannya, pada kelakuan zahirnya, pada ibadahnya, pada kehidupannya, pada mencari usaha dunianya, maka dia jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutannya. Apa janjian yang Allah Ta'ala berikan kepada orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada setiap perkara dalam kehidupannya? Yuhibbukumullah, nescaya orang itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampunkan segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua kelebihan kalau orang jadikan Rasulullah itu sebagai ikutannya. Siapa ikut Nabi, dia akan dicintai oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya. Itu keutamaan, kelebihan kita menjadikan Rasulullah sebagai ikutan. Kenapa sampai macam tu sekali besarnya pemberian daripada Allah? Kerana kita mengikut telunjuk manusia pilihan daripada Allah. Siapa yang mengikuti kekasih Allah, dia akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapakah kekasih Allah? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak dapat cinta Allah, maka pintunya adalah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib dah kita kasih kepada Rasul melebihi daripada kasih kita selain daripada Rasul. Kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, di antaranya siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukti cintanya kepada Rasulullah sehingga dia menghabiskan keseluruhan hartanya hanya untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia menjadikan puteri kesayangannya sebagai isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Sayyidina Abu Bakar ni sanggup mengorbankan dirinya demi untuk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar ibn al-Khattab pun begitu juga, kasihnya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga apabila sampai kepadanya itu perkhabaran tentang wafatnya Rasulullah, Sayyidina Umar ni tak mampu dirinya itu untuk mengawal dirinya, sehingga dia mencabar siapa-siapa yang menyatakan Rasulullah telah wafat, maka dia akan potong kepala orang tersebut. Kenapa? Kerana dia seolah-olah tak boleh nak terima kenyataan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Kenapa? Kerana kasih dan sayangnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum, tanda paling utama kasih mereka kepada Rasulullah itu sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Muhammad, kami akan ikut apa yang engkau perkatakan. Sebab mereka yakin bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini merupakan utusan Allah, Rasulullah, Habibullah, Nabiullah, yang mana siapa yang melihat kepada Rasulullah dan mengikuti jejak langkah Rasulullah, mereka pasti akan mendapat kebaikan di atas setiap kelakuan mereka yang menyamai dengan kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keutamaan. Keimanan kita menjadi sempurna apabila kita benar-benar mengikuti jejak langkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, i'tiqad olehmu akan kitab Allah itu benar. Ini beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berkeyakinan bahawa kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu benar, tidak ada keraguan daripadanya, yang mana ia merupakan kalamullah yang qadim lagi azali, yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala
melalui perantaraan malaikat Jibril kepada rasul-rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kena beriman terhadap semua kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita hanya beriman kepada Al-Quran saja, tetapi kita beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab yang terakhir diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita wajib imani bahawa Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kena tahulah siapa kitab apa yang diturunkan dan kemudian diturunkan kepada siapa. Umpama contoh Zabur diturunkan kepada siapa? Nabi Daud alaihissalam. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, selain daripada kitab-kitab, Allah Subhanahu wa taala juga ada menurunkan beberapa daripada suhuf-suhuf, yakni helaian-helaian yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lain. Maka jumlahnya sebanyak 100 suhuf yang telah diturunkan kepada nabi-nabi selain daripada nabi yang diberikan Al-Quran, diberikan kitab. Namun ada juga sebahagian daripada nabi daripada rasul yang menerima kitab, mereka juga menerima suhuf daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita wajib beriktikad, wajib kita berkeyakinan bahawa sekalian daripada kitab-kitab Allah itu benar, bukan rekaan daripada manusia, melainkan kalamullah yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril. Okey, dan di antara tanda kita beriman terhadap segala kitab-kitab Allah dan amalkan barang yang telah datang, ini perkara yang telah didatangkan dengan dia daripada segala peraturan agama dan hukum-hukum membaikkan perangai. Bukan sahaja kita percaya bahawa adanya kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan termasuk dalam keyakinan dan beriman kita kepada kitab-kitab tersebut adalah kita mengamalkan, menturuti dan mengikuti setiap perkara yang didatangkan dalam kitab yang datangkan dalam kitab yang dibawa oleh para rasul yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Umpama contoh kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima kitab Al-Quran, maka wajib kita beriman terhadap setiap perkara yang ada dalam Al-Quran, sama ada perkara itu termasuk dalam perintah melakukan ketaatan ataupun perintah meninggalkan larangan-larangan. Dan kita wajib mengikuti setiap perkara yang ada dalam Al-Quran yang mengajarkan kepada kita tentang hukum-hukum ataupun ketetapan-ketetapan untuk membaikkan perangai kita, yakni mengelokkan kelakuan batin kita sehingga menjadilah hamba yang bersih daripada segala sifat-sifat mazmumah. Kerana Al-Quran itu merupakan kitab yang sangat lengkap dan sempurna yang menjadi panduan kepada manusia untuk mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpegang dengan Al-Quran, yang mana ia merupakan sumber yang paling utama dalam menetapkan satu-satu hukum pada agama ini, maka dia akan mendapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menafikan Al-Quran walau satu huruf sekalipun, maka dia telah menafikan firman Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengingkari satu hukum yang nyata dan sabit dalam Al-Quran, maka dia termasuk di kalangan orang yang telah mengingkari perintah Allah dan dia boleh jatuh kepada kekufuran. Kerana itu Al-Quran ni kita kena jaga baik-baik. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebaik-baik manusia itu siapa? Mereka yang mempelajari Al-Quran, kemudian wa yu'allimun nas, dia mengajar pula sekalian manusia akan Al-Quran yang dia pelajari. Cuma yang penting sebelum kita nak mempelajari Al-Quran,
nak memahami akan segala isi yang ada Al-Quran, yang ada dalam Al-Quran, kita berhajat kepada guru yang boleh mengajarkan kepada kita tentang segala isi, segala hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kerana tu kita jangan silap. Kita jangan silap kerana apa? Kebanyakan daripada kita, terutama di akhir-akhir zaman ini, di akhir-akhir waktu ini, ada golongan yang seolah-olah nak menyeru. Saya selalu ingatkan perkara ni. Menyeru supaya apa? Tinggalkan para ulama. Tak payah nak baca kitab-kitab ni semua. Kita terus membaca kepada Al-Quran. Kemudian kita terus lihat kepada hadis. Tak payah berhajat kepada ulama. Ni seruan yang seumpama ni, satu seruan yang bunyinya betul tetapi hakikatnya membawa kepada kebinasaan. Kenapa? Kerana kita ni, terutama kita golongan awam ni, kita tak memiliki kelengkapan. Kita tidak memiliki alat. Kita tidak memiliki kemahiran untuk memahami setiap perkara yang ada di dalam Al-Quran. Kerana itu, apabila kita membaca kitab-kitab ulama, kalau kita nak belajar tentang hukum hakam fiqah, maka kita buka kitab kita di Malaysia ni kita bermazhab dengan mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah taala. Maka kita memilih daripada banyaknya bilangan kitab-kitab yang dikarang ulama. Walaupun kita tak buka terus dalam Al-Quran, kita nak belajar bab taharah, umpama contoh bab bersuci, nak belajar bab wudu, nak belajar bab beristinja, nak belajar bab mandi wajib, nak belajar bab solat, nak belajar bab puasa, zakat, haji dan berbagai-bagai lagi perkara yang ada dalam kehidupan kita yang berkaitan dengan fiqh. Kita tak buka terus kepada Al-Quran, tetapi kita buka kitab-kitab ulama. Kenapa? Kerana para ulama, mereka telah mengeluarkan dan telah memudahkan kita ni yang tak ada alat ni untuk memahami hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dengan membaca kitab para ulama, secara tak langsung kita telah kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab para ulama, mereka mengeluarkan hukum bukan pandai-pandai mereka, bukan reka-reka mereka, melainkan ada tempat pengambilannya. Sudah pasti rujukan utama mereka itu adalah Al-Quran dan hadis. Kemudian mereka akan berijma' dan mereka akan menggunakan qiyas dan berbagai lagi kaedah-kaedah nak mengeluarkan hukum sebelum hari ini kita dapat mempermudahkan ibadah yang kita lakukan dengan petunjuk yang dibawa oleh para ulama. Sebab tu kita kena faham baik-baik kaedah menuntut ilmu ni. Walaupun kita baca kitab Jawi, belajar daripada awal bab taharah, najis itu terbahagi kepada sekian, kemudian air mutlak dan sebagainya, kemudian bab wudu pula, syarat-syarat sah wudu. Benda tu semua kita akan jumpa secara direct dalam Al-Quran. Melainkan para ulama, mereka telah menjadikan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW itu sebagai dalil. Kemudian mereka menerangkan kepada kita yang tidak memiliki kecukupan dan kelengkapan untuk memahami kesempurnaan Al-Quran. Sebab tu jangan cepat sangat kita ni mudah untuk kata jangan ngaji ni. Kenapa? Kita terus kembali kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Bagaimana kita nak kembali kepada Al-Quran dan hadis sedangkan kita nak baca Al-Quran pun tak betul lagi, ayat-ayat Al-Quran pun kita tak kenal lagi, bahasa Arab pun kita tak tahu lagi, sedangkan Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab dan hadis-hadis Nabi pun diturunkan dalam hadis-hadis Nabi pun dalam bahasa Arab. Maka tak dapat tidak kita berhajat kepada jasanya para ulama. Melalui kitab-kitab mereka inilah kita pelajari, kita tekuni, kita mutala'ah, kita bertalaqi sampailah kita dapat memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita lihat dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah menyatakan apa? Maka hendaklah kamu bertanya kepada ahli zikir. Siapa yang dimaksudkan dengan ahli zikir di sini? Iaitu para ulama, orang-orang alim. Apabila kamu tidak mengetahui akan satu-satu perkara. Jadi Allah perintahkan kepada kita supaya apa? Kembali pada para ulama. Kembali pada orang alim, kembali kepada orang yang mengetahui apabila kita tidak mengetahui satu-satu perkara. Jadi dalam bab ibadah,
Banyak perkara yang kita tak tahu. Bagaimana kita nak menyempurnakan ibadah harian kita? Bagaimana kita nak membersihkan ibadah batin kita? Bagaimana kita nak menyempurnakan akidah kita kalau tidak kembali kepada para ulama? Kerana mereka lah yang akan bantu menerangkan kita sehingga kita boleh mengenal dengan sebenar-benarnya Allah sebagai Tuhan yang disembah, Rasul sebagai ikutan yang sepatutnya diikuti, dan Al-Quran itu merupakan sumber yang paling utama untuk diperpegang. Sebab tu kena hati-hati. Baik. Jadi kita kena berkeyakinan ni. Kena berkeyakinan bahawa kitab Allah itu benar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Zalikal kitab la raiba fi. Awal-awal ayat dalam surah Al-Baqarah Allah telah menyatakan Zalikal kitab, yakni Al-Quran la raiba fi, yang tidak ada keraguan dalamnya. Tak ada keraguan langsung. Al-Quran tidak ada keraguan. Kalau kita dapati ada seolah bercanggah di antara satu sama lain, itu bukan kerana percanggahan dalam Al-Quran, tetapi kerana kejahilan kita yang tidak memahami ayat-ayat Al-Quran. Sebab tu jangan cepat-cepat sangat kita nak menjatuhkan hukum kepada orang lain. Apabila kita melihat orang ni, mereka setiap kali buat satu ibadah, mereka katakan, aku mengambil daripada para ulama ni. Para ulama ni kata boleh buat gini-gini. Kita kata, buat apa nak ikut ulama? Terus kembali pada Al-Quran, terus kembali kepada hadis Nabi SAW. Kita kata, kalau tanpa ulama aku tak akan dapat memahami kesempurnaan Al-Quran. Kalau tanpa ulama, bagaimana nak memahami akan hadis-hadis Nabi SAW? Okey. Baik. Jadi i'tiqad olehmu akan kitab Allah itu benar, dan amalkan barang, yakni perkara yang telah didatangkan dengan dia, yakni dengan kitab lah, yakni Al-Quran, daripada segala peraturan agama dan hukum-hukum membaikkan perangai. Dalam Al-Quran semua ada. Semua ada, semua telah diajarkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang seterusnya, yang keenam, i'tiqadkan olehmu bahawa bagi kamu itu agama yang boleh kembali, yakni menjayakan segala pekerjaan dunia dan akhirat, dan menyatakan daripada halal dan haram, manfaat dan mudarat, dan barang yang sayuji kamu mengamalkannya, dan barang yang wajib kamu meninggalkannya. Yang keenam, i'tiqadkan, yakni berkeyakinanlah olehmu bagi kamu bahawa bagi kamu itu agama, yakni bahawa bagi kamu itu ada agama yang benar. Apa dia? Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi kamu kena berkeyakinan bahawa Islam ini merupakan agama yang benar. Agama ni apa kita kata sebelum ni? Himpunan daripada perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala peraturan-peraturan kehidupan dunia dan akhirat yang disampaikan kepada nabi dan rasul, kemudian para nabi dan rasul itu mengajarkan kepada umat. Atau mudah-mudah kita kata undang-undang yang datang daripada Allah lah, itu agama. Peraturan-peraturan yang datang daripada Allah itu dinamakan agama. Maka agama ataupun peraturan yang diterima di sisi Allah itu apa? Islam. Islam jelah agama yang diterima di sisi Allah. Selain daripada Islam tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam Al-Quran dengan jelas, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbal minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengambil selain daripada Islam sebagai agamanya, sebagai ikutannya, sebagai aturan dalam kehidupannya, maka sesungguhnya setiap apa yang dia lakukan itu tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di akhirat kelak dia akan menjadi orang yang paling rugi. Kenapa rugi? Kerana dia tak mendapat balasan yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tiqadkan olehmu, yakni yakinlah olehmu bahawa bagi kamu itu agama yang boleh kembali menjayakan segala pekerjaan dunia. Jadi Islam ni kalau kita ikut dengan betul peraturan-peraturannya, segala aturan-aturan dan juga ketetapan-ketetapannya pasti akan memberikan kejayaan bukan sahaja di dunia dan juga di akhirat.
Siapa yang memilih Islam sebagai aturan dalam kehidupannya, dia tak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti tak akan dikecewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dunia zahir kehidupannya nampak susah, tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesenangan hatinya ketika hidup di dunia, sehingga dia nanti akan mendapat kebahagiaan yang lebih besar di akhirat kelak. Yakinlah pada agama yang kita pegang ni. Jangan sampai kita rasa seolah-olah kita menjadi orang Islam yang tertindas, orang Islam yang tak bebas, orang Islam yang tak boleh buat berbagai-bagai perkara. Jangan kita sampai ada perasaan seumpama tu. Kalau sampai kita rasa dalam hati kita bahawa ada aturan ataupun ada agama yang lebih baik daripada Islam, maka boleh jatuh kepada kemurtadan. Jangan kita cakap ada aturan kehidupan yang lebih baik daripada Islam. Jangan pernah sekali. Kenapa? Memang tidak ada. Allah Ta'ala dah nyatakan dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama, yakni peraturan, undang-undang yang diterima di sisi Allah hanya Islam. Sebab tu bila kita kata ada yang lebih baik, sehingga kita memilih aturan dunia, kita memilih hukum-hukum dunia melebihi daripada hukum Allah, yakni agama Allah, maka kita telah mengenepikan kemuliaan agama itu sendiri. Sebab tu kita kena ingat, Islam itu bukan mulia kerana kita, tetapi kita ni mulia kerana Islam. Jangan ingat kita yang menyebabkan Islam tu mulia. Islam tu memang dah mulia dah. Agama Islam ini merupakan agama yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengikat dirinya dengan Islam, dia akan mendapat kemuliaan. Bukan Islam tu mulia kerana kita, tapi kitalah yang mulia kerana Islam. Siapa yang melepaskan dirinya daripada Islam, dia telah melepaskan dirinya daripada kemuliaan. Tu kita kena yakin lah tu. Jadi orang Islam ni kena yakinlah dengan agama Islam yang kita bawa. Ni setengahnya kita sebagai orang Islam tapi tak berkeyakinan dengan undang-undang Islam, tak berkeyakinan dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menyangka bahawa ada sesuatu yang lebih baik daripada ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui agama yang diperintahkan ke atas Rasul untuk disampaikan kepada umat. Yang boleh kembali menjayakan segala pekerjaan dunia dan akhirat, dan agama tu, dan menyatakan daripada halal dan haram. Islamlah satu-satunya agama yang kita lihat sangat konsisten, sangat tetap segala hukum hakamnya, sehingga boleh dapat membezakan yang mana satu perkara yang halal, yang mana satu perkara yang haram. Kenapa? Dalam konsep Islam, yang halal itu nyata, yang haram itu juga nyata. Sebab tu mudah orang yang memeluk Islam, orang yang mengikuti Islam dengan sebenar-benarnya, dia dapat membezakan setiap perkara yang halal dan haram tu dengan mudah. Kenapa? Telah diperincikan, dinyatakan satu persatu dalam agama ini tentang mana satu perkara yang kita boleh buat daripada segala pekerjaan, mana satu perkara yang kita boleh makan daripada segala makanan, mana satu yang kita boleh ambil daripada segala rezeki yang kita usahakan. Kenapa? Setiap perkara itu telah ada pembezaannya. Halal dan haram ni sangat nyata dalam agama Islam. Adapun agama lain, mereka masih ada lagi kesamaran. Terkadang yang haram pun menjadi halal, yang halal pun menjadi haram, kerana mereka tidak tahu. Mereka tidak ada aturan halal dan haram. Tetapi Islam ada aturan halal dan haram. Halal setiap perkara yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan haram ni merupakan setiap perkara yang dilarang dan ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita kena ingat baik-baik. Kemudian Islam juga merupakan agama yang menyatakan manfaat dan mudarat. Islamlah agama yang menjelaskan satu persatu tentang mana satu perbuatan yang boleh memberi manfaat dan mana satu perbuatan yang memberi mudarat. Ambil contoh tentang ilmu lah. Ilmu yang menjadi keutamaan dan kemuliaan bagi seorang manusia itu pun ada perbezaannya di antara manfaat dan mudarat. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mohon doa kepada Allah. Yang pertama, Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Itu doanya. Ya Allah, aku mohon kepadamu, ya Allah, mohon ni akan ilmu yang bermanfaat. Nabi minta ilmu yang bermanfaat. Kemudian ada doa yang lain, Nabi SAW minta kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat.
Jadi mana nak menunjukkan kepada kita Islam ni agama yang sangat nyata sehingga boleh membezakan di antara perkara yang memberi manfaat dan perkara yang boleh memberi kemudaratan. Sehingga kita sebagai umat Islam ni sangat-sangat boleh mudahlah untuk memilih yang mana benda hak molek, yang mana benda tak molek. Tu agama kita ni agama yang sempurna. Dah. Kemudian agama itu yang menyatakan segala barang yang sayujia yang mesti kamu mengamalkannya dan barang yang wajib kamu meninggalkannya. Dan Islam inilah agama yang mengajarkan kepada kita mana satu perkara yang patut kita buat dan mana satu perkara yang patut kita tinggalkan. Sehingga setiap perkara itu telah dinyatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Sehingga kita tak berhajat lagi lah untuk bersusah payah untuk membezakan di antara perkara yang baik dan yang buruk. Kenapa? Setiap perkara yang baik dan buruk itu sudah dibahagi dan dinyatakan dalam agama yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi siapa yang meninggalkan agama, yang meninggalkan Islam, ketika itu mereka tak nampak dah mana satu molek, mana satu ada molek. Sehingga nanti pada akhir zaman turun je fitnah paling besar, iaitu fitnatud dajjal, yang mana dia akan membawa keburukan itu kebaikan, kebaikan itu keburukan, sehingga orang tak boleh nak beza dah. Kenapa? Kerana mereka semakin jauh daripada agama, sehingga dalam diri mereka tidak memiliki keimanan yang boleh menjadi pertimbangan untuk mereka membezakan di antara perkara yang hak dan juga perkara yang batil. Kerana itulah di antara nikmat yang patut kita syukuri dan patut kita jaga, iaitu nikmatul iman wal Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat bersyukurlah kita ni kalau dilahirkan je dah menjadi orang Islam. Lahir-lahir je dah menjadi orang yang beriman. Berapa ramai lagi daripada kalangan hamba Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi berkekalan dalam kesesatan, yang masih lagi dalam keadaan kekufuran. Mereka tidak dimuliakan oleh Allah. Mereka bahkan nanti kalau kekal dalam kekufuran, semakin hina dan semakin pedihlah azab yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Tapi kita alhamdulillah, lahir-lahir Allah Taala berikan kita ibu bapa yang Islam. Kemudian tinggal kita ni lah, apabila kita dah semakin membesar, dah semakin tahu untuk mengenal akan erti agama, dan kita kenal tentang perkara-perkara yang telah diperintahkan atas kita sebagai satu kewajipan. Waktu inilah kita kena usaha belajar dan amal. Kenapa? Dengan mempelajari setiap perkara yang wajib kita pelajari dan mengamalkan setiap perkara yang wajib kita amalkan, sama ada kita buat ataupun kita tinggalkan, maka itulah yang akan menjadikan iman kita semakin bertambah dan menjadikan iman kita semakin kuat. Semata-mata Islam, tetapi kalau tak dihidupkan kita kata kehidupan sebagai umat Islam, maka iman itu akan semakin pudar. Yang ditakuti nanti lama-lama akan tercabut keimanan itu dalam diri seseorang. Wa'iyadzubillah. Sebab tu apabila kita diperintahkan sesuatu daripada segala perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi tentang amalan-amalan yang patut kita buat dan perkara-perkara yang patut kita tinggalkan, kita kena usaha amalkan. Dan kita kena usaha tinggalkan. Inilah perkara yang perlu kita ajar dan kita didik kepada ahli keluarga kita, kalau kita termasuk di kalangan bapa ataupun ibu, terutama pada anak-anak perempuan. Kita kena kenalkan mereka dengan agama yang mulia ni, supaya dengan agama inilah mereka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ni kita lihat berbagai-bagai perkara dengan sangat mudah telah mencabut keimanan anak-anak muda kita, sama ada yang lelaki ataupun perempuan. Di Facebook terutamanya, di Twitter, di TikTok dan sebagainya lah. Tengok bagaimana mereka ini terpedaya dengan mudah dengan aplikasi-aplikasi tertentu saja, menyebabkan mereka lupa aturan agama, yang mana diperbolehkan, yang mana tak diperbolehkan, yang mana yang halal, yang mana satu haram, yang mana perkara yang betul, yang mana satu gurauan. Jadi setiap perkara itu mereka tak dapat nak bezakan. Kenapa? Kerana mereka tidak memiliki kesempurnaan agama. Sedangkan dalam agama ajarlah kedah. Agama ajarlah kedah mana benda boleh buat, mana benda tak boleh buat. Tapi oleh kerana kita meninggalkan agama ni terlalu lama,
sehingga kita tak tahu dan kita anggap benda tu betul semua yang kita buat. Jangan. Kita hidup ada aturannya. Kita hidup ni ada tekanannya daripada agama. Dengan sebab tekanan daripada agama itulah setengah daripada hamba menjadi mulia. Kenapa? Kerana dia tahu kalau dia tak paksa diri dia mengamalkan apa yang diperintahkan oleh agama, maka dia akan menjadi hina di sisi Allah dan di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Dan yang seterusnya, ketahui olehmu, hei perempuan, adalah perhimpunan segala kelebihan itu terdiri ia di atas asas agama. Mulianya seseorang itu, sama ada lelaki dan perempuan, disebabkan apa? Sebab adanya agama pada diri dia. Bila adanya agama pada diri seseorang, yang ni adanya kehidupan beragama tu. Bukan sekadar agama saja. Kalau Islam ni ramai yang Islam, tapi kehidupan agama tu tidak ada. Tetapi yang mulia ni apa? Bila dia tu beragama Islam dan ada kehidupan Islam tu dalam kehidupannya. Dia mengamalkan syariat Islam itu. Dia menghidupkan cahaya-cahaya Islam tu dalam kehidupannya. Dia menghidupkan akhlak-akhlak Islam tu dalam kehidupannya. Maka segala kelebihan itu berhimpun pada diri dia. Sebab tu kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, kalau nak pilih calon isteri, selain daripada kamu melihat cantiknya, kemudian melihat keturunannya, melihat kepada hartanya dan melihat kepada agamanya, maka hendaklah kamu pilih agamanya. Kalau kamu pilih agamanya, maka yang tiga ni akan datang dengan sendiri. Tapi kalau kamu utamakan cantiknya semata-mata, agama kamu akan tergadai. Kalau kamu hanya memilih keturunan yang baiknya saja, kedudukan yang tinggi saja, agama kamu akan tergadai. Kalau kamu memilih semata-mata kerana hartanya saja, agama kamu akan tergadai. Tetapi kalau kamu memilih agamanya, yakni perempuan yang mengamalkan kehidupan beragama, adanya akhlak-akhlak Islam dalam diri dia, maka kamu akan dapat kecantikannya, kamu akan dapat keturunan yang baik daripadanya, dan kamu akan dapat harta yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kena tahulah bahawa kemuliaan dan kelebihan itu dilihat asas agama yang ada pada diri seseorang. Bagaimana perhimpunan segala kekurangan itu menegah di dalam tiap-tiap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu jugalah setiap daripada kekurangan, yakni perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala itu telah dinyatakan oleh Allah di dalam tiap-tiap kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya telah diterangkan segala-galanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu pun yang tertinggal. Karena itu Al-Quran merupakan kitab yang menyempurnakan segala syariat-syariat yang terdahulu. Apabila turunnya Al-Quran, maka dia telah memansuhkan segala hukum hakam yang pernah ada pada kitab-kitab yang terdahulu ataupun umat-umat yang terdahulu. Maka Al-Quran lah yang menyempurnakan segala agama Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berpegang dengan Al-Quran, maknanya kita telah mengikut dan mempercayai apa yang ada pada kitab-kitab yang pernah diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul yang terdahulu. Okey. Itu kena ingatlah. Kemudian kita sampai situ dulu. Nanti kita akan sambung lagi pengajian kita ni insya-Allah pada waktu yang lain, iaitu pada nombor 8. Okey, pada nombor yang 8, apabila kamu masuk di mana-mana jua masjid ataupun tempat membuat ibadat. Ini termasuk nak menerangkan kepada kita bagaimana beradab pada tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana memuliakan tempat yang mulia seumpama masjid ni termasuk adab dalam beragama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan insya-Allah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ni di kalangan hamba-hambanya yang senantiasa berusaha untuk memperbaiki diri, untuk menyempurnakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan pernah kita terlupa untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati mereka-mereka yang masih lagi belum untuk menerima agama Allah, dan juga mereka yang telah menerima tetapi tak nak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk kepada mereka dan diri kita untuk sentiasa istiqamah berada pada agama yang mulia ini, iaitu agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina wa lil masyayikhina wa lil muallimina wa li ashabil huquq alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.